Ya, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Jason. Jason hilang. Jason ada. Masih lagi 7 orang. Yalah. Okay, sudah? Sudah, kita mula. Jason boleh tengah. Jason boleh tengah. Jason tengah tak? Okay, saya mula. Alright. So, okay, hari ini kita masuk bab baru. Sejarah dan geografi dua-dua kita masuk bab baru. Okay, jadi oleh kerana kita tuition online, jadi kalau nanti masa buat latihan tu, kamu kena salin sikit. Ya, sebab latihan cikgu tak boleh bagi kamu photostat apa kan. Jadi kamu kena salin untuk latihan. Lepas tu untuk nota ini saya rasa saya hanya boleh bagi nanti masa di tuition center. Okay? Boleh tengah kah? Boleh kan? Boleh. Alright. So masa balik tuition center baru saya akan bagi semua nota ni ya. Tapi jangan takutlah kamu ada buku teks kan? Tak takut jugalah ada buku teks. Alright. So untuk bab 4, dia punya tajuk besar. Spotlight, highlight. Oh, ni. Dia punya tajuk besar ialah agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, so apa yang kita belajar di sini ialah tentang agama dan kepercayaan. Dan satu lagi ialah apakah keunikan di setiap kerajaan alam Melayu. Okay, apakah keistimewaan warisan dia. Okay, so untuk hari ini kita masuk agama dan kepercayaan dulu. Sebab bab 4 ini dia ada 2 subtopik. 4.1 agama dan kepercayaan. Lepas tu 4.2 ialah keunikan. Okay, so hari ini kita masuk agama dahulu. Kalau ada apa-apa yang tak faham, you boleh stopkan saya. Alright. Okay. Agama dan kepercayaan. So sebelum adanya agama, masyarakat dulu mereka mengamalkan kepercayaan terlebih dahulu. Ya, mereka ada macam-macam kepercayaan. Masa Form 1 kamu sudah belajar yang orang-orang Paleolitik, Mesolitik, mereka ada kepercayaan percaya kepada animisme, kepada alam sekitar, betul kan? Masih ingat? Masih ingat ke? Ya. Sudah lupa ke? Masih ingat? Masih ingat kan? Okay. So kepercayaan. So okay. Nombor 1, masyarakat kerajaan alam Melayu percaya kepada animisme dan dinamisme. Dua benda ini, animisme dan dinamisme. Okay, yang berkaitan dengan alam sekeliling. Apa itu animisme? Apa itu dinamisme? Okay, animisme ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk hidup, makhluk kehidupan dan tumbuhan memiliki roh ataupun semangat. Okay, jadi dia berkaitan dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan penyembahan roh nenek moyang yang dipanggil Hyang. Okay, so yang Hyang ini kamu kena apa benda? Oh, tak boleh. Mana satu untuk highlight ya? Test kah? Underline. Bukan. Oh my god. Yang you underline. Nah, tak tahu macam mana lah. Antulah.
Tak boleh hantu lah, biarlah. Okey. So kepercayaan, okey, nenek moyang dipanggil Hyang. Hyang ini kena ingat. Ish. Ish. Cikgu boleh lepas underline you tu. apa tu? Cikgu boleh underline dengan you. Yang you kat atas tu. Mana satu mengguna mana satu? Nanti Cikgu Uh, boleh suruh kami underline sebenarnya. underline yang ini draw Kita ke? boleh kita boleh highlight lah. highlight kan underline? Boleh? Boleh juga. Highlight dengan Oh, underline. okey, sudah. Dah. Okey. So Ah, tadi saya nak kata saya highlight kita lah. sampai Hyang sini kan? Macam ni lah. Betul ke? Kita yang Lebih highlight. baik nak underline. Ini underline saja kan? Highlight mana highlight dia? Highlight yang Ini saya ya. yang mana? Highlight yang tu kot. Yang Ni. Taklah. Ni ya. Ni ke? Okey, biarlah. Biar. Biarlah, tak mau. Okey, so penyembahan roh nenek moyang penting untuk menjamin keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan dan menghindar kesusahan di dunia. Masyarakat temuan menyambut perayaan Hari Moyang. Jadi ini penyembahan roh nenek moyang lah, animisme. Okey, dynamisme, kepercayaan terhadap kekuatan yang dikenali sebagai mana ataupun semangat. Dua-dua ini dia hampir sama. Ya, mereka menyembah apa yang ada di sekeliling mereka. Okay, setiap benda dan makhluk dianggap mempunyai mana yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Upacara pemujaan semangat tanaman dilakukan untuk mendapatkan hasil tanaman yang subur dan lumayan. Ini contohnya macam di Sarawak, orang Iban. Orang Iban kalau mereka nak menyambut hari Gawai, mereka akan buat upacara miring. Ya, ini berterima kasih kepada Tuhan sebab mereka boleh mendapat hasil pertanian yang sangat baiklah. Ya, jadi setiap tahun mereka akan menyambut sambutan hari Gawai untuk masyarakat di Iban. Okey, jadi kita tengok gambar. Ini adalah contoh-contoh ya apa yang mereka memuja. So orang dulu-dulu kalau mereka nampak ya pokok yang besar, kalau kamu pernah nampak pokok yang besar macam ni ke? Pernah ke? Tak pernah. Ini pokok sangat besar kan? Jadi orang dulu-dulu mereka percaya pokok ini adalah Tuhan. Ataupun mereka ada roh kat dalam pokok ni. Jadi mereka semua sembah. Ya, sembah pokok ini untuk mendapatkan perlindungan macam tu. Ya. Lepas tu ini sembah batu. Ya, mereka akan membawa makanan untuk menyembah batu-batu. Okey. Pernah nampak pokok yang macam ni ke? Pernah. Benar kan? Saya rasa Malaysia ada pokok yang dia punya akar sangat banyak, pokoknya besar. Lepas tu orang ikat-ikat macam tu and then ada orang sembahyang kat bawah ini. Tempat sembahyang. Asal ada tengkorak. Okey. Yang ini kepercayaan tak tahu orang apalah. Ya, mereka menyembah roh apalah, ada tengkorak. Okey. So ini adalah contoh-contoh lah kepercayaan orang dulu-dulu. Sebelum adanya agama Buddha, Hindu, Islam macam tu. Okey. Jadi kepercayaan ini masih ada lagi sampai sekarang. Ada orang masih lagi percaya, okey, dengan kekuasaan Tuhan-Tuhan macam mana makhluk-makhluk ataupun hidupan yang ada di sekeliling yang mereka rasa ada roh kat dalam. Okey. So ini ialah kepercayaan animisme dan juga dynamisme. Animisme ini dia percaya semua hidupan ada roh dan semangat. Tapi dynamisme ini dia kata dia percaya benda itu ada kekuatan yang kita panggil dia mana ataupun semangat. Okay, so ini dua benda. Okay, lepas tu kita lihat penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okay, jadi mula-mula agama yang mula-mula wujud ialah agama Hindu. Ya, Hindu, lepas tu Buddha, lepas tu baru Islam. Okay, agama Hindu dan Buddha tersebar sebelum Masihi, mempengaruhi masyarakat kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Kangka, Negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi 7 memang terpengaruh dengan agama Hindu dan Buddha. Okey, lepas tu agama Islam tersebar mulai pada abad ke-7. Abad ke-7 baru tersebar luas. Lepas tu agama Islam ni sampai ke kerajaan alam Melayu, iaitu kepada kerajaan Champa, Majapahit, Kedah dan juga Pasai. Ya, jadi apabila Islam sudah masuk, jadi wujudlah pelbagai jenis agama lah. Contohnya macam Kedah kan. Kedah di sini dia ada agama Hindu Buddha. Lepas tu abad yang ke-7 Islam tersebar sampai juga ke Kedah. Jadi Kedah di sana dia ada 3 jenis agama. Okey, jadi bagaimana agama-agama ini boleh sampai ke kerajaan alam Melayu. So yang pertama melalui peranan mubalik. Peranan mubalik ini adalah orang yang menyampaikan sesuatu ajaran. Ya, ajaran Islam ke, ada dia punya orang-orangnya, peranan mubalik. Jadi orang-orang ini dia sampai ke satu tempat, dia akan menyebarkan agama-agama ni. Okey, yang kedua ialah pemerintah, iaitu raja. Raja ataupun sultan, kalau dulu-dulu kita panggil raja lah. Okey, kalau raja di negara itu dia memeluk agama Hindu, maka dia punya rakyat semua akan memeluk agama Hindu. Jadi peranan raja ini sangat penting. Kalau rajanya agama Buddha, semua mengadut agama Buddha macam tu. Okay. Dan juga perkembangan perdagangan antara bangsa. Ya, perdagangan juga. Jadi orang dulu-dulu mereka menjalankan kegiatan perdagangan. Ya, sebelum Masihi lagi mereka sudah buat bisnes. Sampai sekarang lah mereka masih lagi buat bisnes. Jadi apabila orang-orang, contohnya orang Arab dari sana, mereka buat bisnes sampai ke kerajaan alam Melayu, sampai di tanah Melayu contohnya. Okay, lepas tu dia sampai sini, okay, sambil-sambil dia menjual, membeli, dia akan berkawan dengan orang-orang di tanah Melayu. Lepas tu mereka akan bercerita, berkawan dan last-last agama Islam mungkin akan disebarkan. Cara macam tu. Okay, sebab mereka pun akan tinggal, buat rumah di tanah Melayu macam tu. Mereka menjual, okay, sambil menunggu tiupan angin monsun, peralihan tiupan angin monsun. Okay. Jadi perdagangan ini pun menyebabkan agama-agama ini tersebar ke merata tempat. Jadi yang jadual di sini, okay, Hindu asalnya dari India, kita tahu kan. Tapi Buddha, ramai orang tidak tahu bahawa Buddha ini datang dari India juga. Orang semua cakap, orang sangka lah Buddha ini dari mana? Dari China kan. Orang mesti ingat Buddha, agama Buddha ini mesti dari China. Tapi sebenarnya tidak. Buddha ini dari India. Okey. Kemudian agama Islam dari Arab. Okey. Jadi kerajaan alam Melayu, okey, di sini Hindu ini yang paling banyak pengaruhnya ialah Kedah Tua, Gangganagara, Buddha, Champa, Funan, Angkor, Islam, Champa, Majapahit, Kedah, Pasai. Ya, kalau kamu lihat di sini yang nombor 1, dia kata agama Hindu dan Buddha tersebar luas kan. Pergi kepada 7 tempat ni, 7 kerajaan alam Melayu. Okey, tapi di sini ialah paling banyak terpengaruh. Jadi kalau Kedah Tua, Hindu. Gangganagara, Hindu. Okey, Buddha 3 tempat ni. Islam 4 tempat ni. Okey, Champa di sini ada Buddha, Islam pun ada. Pasai. Okey, Hindu ada di Kedah, Islam pun ada di Kedah macam tu. Okey ya. Okey, jadi di sini kamu kena ingat ini. Tempatnya mana? Kerajaan alam Melayu, agama apa? Right? Okay. So ni gambar-gambar. Okay. Lepas tu kita mau tahu. Okay. Bagaimanakah perkembangan agama ni? Macam mana agama itu boleh sampai? Okay. Yang pertama kita tengok Funan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab kita ada 7 kerajaan alam Melayu. Okay, Funan dulu. Funan, agama Hindu dan Buddha tersebar sejak abad pertama. Fan Shiman, patung ni. Ini ialah Fan Shiman. Fan Shiman ialah Raja Funan yang memainkan peranan penting dalam perkembangan agama Buddha.
Candi Buddha yang terkenal ialah Candi Go Chai Ti. Okey, candi-candi semua ini ada dalam buku teks. Okey, ada dalam buku teks. Kamu ada buku teks dah sekarang? Ada buku teks kah? Ha? Tak ada. Tak ada. Takkanlah kamu tak ada buku teks. Kalau yang ada buku teks, kamu boleh tengok muka surat 58 buku teks. Okey, di sini sudah ada gambar-gambar semua ni, cantik-cantik, tempat bersembayang semua ni. Okey, buku teks sudah ada. Okey. So Ciuzu. Okey ya. Jadi di sini kamu kena ingat, okey. Okey, siapakah, okey, kalau kerajaan Funan terpengaruh dengan faktor apa? Apa yang menyebabkan agama Hindu Buddha ini sampai ke Funan? Dipengaruhi oleh apa? Perdagangan. Perdagangan kah? Sini ada tulis perdagangan kah? Tak. Dia cakap siapa? Hah? Yang lain masih ada ke? Ha? Jangan ini hitam-hitam gelap-gelap ini sudah tidur ini yang tak ada gambar ni sudah tidur nanti semua. Okey, jadi yang pertama, kenapa Funan dia boleh terpengaruh dengan Hindu Buddha? Sebab faktor pemerintah. Kan tadi saya sudah cakap. Okey, di sini agama Hindu Buddha Islam sebar melalui peranan mubalik pemerintah dan juga perdagangan, kan? So, untuk Funan, okey, peranan yang penting ialah dia punya raja. Okey, Raja Funan iaitu Fan Szeman memainkan peranan penting dalam perkembangan agama Buddha. Jadi rajanya sudah menganut agama Buddha. Jadi agama Buddha diguna pakailah dalam kerajaan Funan tu. Semua orang menganut Buddha lah. So candi yang terkenal, Candi Go Chai Ti. Ini kena ingat. Siapa orangnya? Fan Szeman. Lepas tu agama apa? Okay, dan juga candi apa? Okay, di sini ada 3 isi penting. Okay, mula-mula ada agama Hindu Buddha. Lepas tu Fan Szeman dia agama Buddha. Lepas tu Candi Go Chai Ti. Okay, ingat 3 benda ini. Okay, lepas tu kita tengok Champa. Okay, Champa mula-mula agama Hindu tersebar semasa pemerintahan Bhadravarman. So ini pun adalah faktor pemerintah. Okay, semasa pemerintah lah agama Hindu. Jadi beliau telah mendirikan candi Hindu di Lembah Mison. Lembah Mison masih ingat? Masih ingat ke Lembah Mison? Baru minggu lepas kita ada buat itu jadual kan? Ada kamu tulis ni, candi di Lembah Mison. Okey, yang dikenali sebagai Siwa Bhadreswara dan Diponagar. Okey, so ini ialah patung Siwa. Patung Siwa. Okey, penyebaran agama Buddha dibuktikan dengan pembinaan Candi Dongduong. So atas ini ialah agama Hindu. Okey, kemudian agama Buddha pun ada. Jadi agama Buddha sebab buktinya ada candi ini. Okey, yang agama Hindu ada juga candi dia. Okey, penyebaran agama Islam. Islam pun datang. Dibuktikan melalui penemuan batu bersurat pada tarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panturanga. Okay. Islam mula tersebar pada abad ke-14 semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Okay. So ini di Champa. Champa dia ada 3. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. So you kena ingat 3 benda di sini. Okay. Kemudian Angkor. Angkor ialah agama Hindu menjadi anutan utama masyarakat dan mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Suryavarman II. Okay. Angkor Wat merupakan candi Hindu yang terkenal. Agama Buddha menjadi agama utama semasa pemerintahan Jayavarman VII
Ini 5, 6, 7. Okay. Jayavarman 7 pada abad ke-12. So kerajaan Angkor ada agama Hindu dan Buddha. Ya, agama Hindu. Okay, lepas tu dia ada Angkor Wat. Angkor Wat ialah dia punya binaan. Ya, Angkor Wat ni sampai sekarang masih ada lagi. Dan tempat itu menjadi kawasan pelancongan utama lah. Orang kalau pergi sini mesti mau pergi Angkor Wat. Okay. Kemudian kerajaan Sriwijaya ini di Indonesia. Okay. Menjadi pusat kegiatan agama Buddha sejak abad ke-7. Kamu tengok Indonesia sekarang dia banyak Islam kan, tapi mula-mula dia agama Buddha sejak abad yang ke-7. Pendeta Buddha bernama Aishing, ya, dari China pernah datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha. Candi Buddha yang terkenal ialah Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus dan Candi Bahal. Okay. So Sriwijaya agama Buddha. Okay. Candi-candinya ada 3. Kena ingat 3 ni. Kamu nak snap gambar ke? Kamu nak screenshot ke? Ha? Oh, screenshot ke? Tak nak? Tak payah. Oh. Tak payah, nanti kamu mau tunggu lama baru ada nota. Okay, so satu Funan. Funan ialah Hindu Buddha. Champa, 3 agama pun ada. Angkor, Hindu Buddha. Sriwijaya ialah Buddha. Okay, perkembangan agama dia. Next, sambung. Majapahit. Okay, Majapahit, agama Hindu dan Buddha berkembang serentak dan mempengaruhi masyarakat kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14, Hayam Wuruk dalam menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dikelar Tripaksa. So Hayam Wuruk ini kena ingat nama orang ni, Hayam Wuruk. Okay. Candi yang terkenal ialah Candi Jabong, Candi Suku dan Candi Brahu. 3 candi ini kena ingat. Okay. Kemudian agama Islam tersebar pada abad ke-14. Okay. Berdasarkan bukti pelantikan Wuping, pegawai kerajaan Ming beragama Islam sebagai wakil tetap di Majapahit. Gan Encau, pegawai beragama Islam, dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban, kota pelabuhan Majapahit. So kamu tengok ini semua orang-orang Cina. Wu Ping ni orang Cina, Gan Encau ni orang Cina, tapi mereka adalah penganut Islam. Okay, orang Islam yang beragama Islam. Orang Cina yang beragama Islam. Okay, selepas keruntuhan kerajaan Majapahit, muncul kerajaan Demak yang menjadi pusat pengajian agama Islam di Jawa pada abad ke-16. Okay, so di sini ada agama Hindu, Buddha, Islam. 3 pun ada. Okay, Kedah. Di Kedah tua, agama Buddha. Agama Buddha menjadi anutan utama sejak abad ke-5 sebelum agama Hindu tersebar. Semula-mula agama Buddha dulu, okay, lepas tu Hindu. Kerajaan Kedah menerima pengaruh Islam pada abad ke-12. Lepas tu Islam. Okay. Jadi pada tahun 1136, pemerintah Kedah ke-9 bernama Maharaja Derba Raja II telah memeluk agama Islam. Okay, ini abad ke-12 lah. Kerajaan Kangkanegara, masyarakat kerajaan Kangkanegara menganut agama Buddha. Agama Buddha dibukti melalui penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kintah. Arca-arca ini ialah patung-patung. Patung-patung yang telah diukir. Ya, patung-patung Buddha di Lembah Kintah. Patung Buddha Avalokitesvara ditemui di Bidor, Perak. Patung ini namanya Avalokitesvara. Dijumpai di Bidor, Perak. Arca-arca Buddha tersebut bertarikh abad ke-6 hingga ke-9 Masihi.
So abad ke-6, ke-9, okey, ini tarik-tarik patung-patung tu sudah ada di sana. Jadi ini membuktikan bahawa masyarakat di Gangga Negara menganut agama Buddha. Okey. So inilah 7-7 dia. Macam mana? Okey tak? Okey. Ha? Kamu sekarang tengok saya baca kamu okey. Nanti saya bagi latihan you tak boleh jawab sudah. Okey. So nanti kita akan buat jadual itu sekali yang macam minggu lepas kita buat. Okey. Tapi bukan hari ini. Ya, kita habiskan bab ini baru buat yang itu. Okey. Sekarang. Okey, latihan. Kalau saya buat macam tu kamu nampak tak? Boleh. Ha? Ada halang tak? Macam ni. Tak ada. Takut. Tak ada. Tak ada. Kamu ada, cikgu nak kamu sediakan kertas, buku kosong ke, kertas ke, sediakan, nak salin sikit. Ni boleh. Guna yang hari tu punya. 4.1. Cikgu guna kertas hari tu boleh tak? Kertas yang hari itu, kertas apa? Soalan kebat tu boleh guna kan? Yang kat belakang. Tapi ini masuk bab 4 loh. Tapi saya Empat. salin kat Boleh. Asalkan you boleh ingat nanti you salin di mana. Okey. Buku ke pun boleh. Salin semua ni. Okey. Okey, kita nanti saya kasih besar dulu. Okey, kamu salin terus dengan jawapan. Okey? Okey, nombor 1. Nombor 1. Alah. 1A. Agama merupakan satu sistem yang berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap apa? alam sekitar. Tengok betul-betul. Dia cakap tentang agama. Dia bukan kepercayaan. Alam sekitar. Kan? Tuhan. Kan? Kalau Tuhan. agama ialah penyembahan terhadap Tuhan. Kalau kepercayaan baru kepada alam sekitar. So nombor 1A ialah Tuhan. Okey. Kamu Okey. salin sekarang nombor 1. Dah. Salin jawapan je. No, soalan dengan jawapan. Buat saja. You mau salin jawapan saja buat apa? You mau salin 1 Tuhan, 2 adat macam ni. Untuk apa tu? I think just salin macam salin jawapan tak ada soalan. Yalah. Buat apa salin jawapan? Okay. No reason. Okay, 1A, you buat semua agama merupakan satu sistem yang berkaitan anutan bla bla terhadap Tuhan. Gariskan Tuhan itu. Tak payah buat dia punya pilihan tu, tak payah buat pilihan. Terus terhadap Tuhan. Lepas tu bawa Tuhan tu buat satu garisan. Cikgu yang apa? Can you make it a bit smaller, tak boleh nampak yang words tu. Boleh zoom lah. Boleh zoom. Ya ke? Adjust. Oh dah je lah. Wait. Nak kecilkan lah? Nanti nak kecilkan lah. What happened? Nanti macam ni kecil. Okey kah? Okay. Okey. Erase. Ini apa benda? I think yang purple colour tu biar je. Oh, erase. Okay. Alright. Kenapa macam tu? Okay. So cikgu tertulis. Okay. Tertulis.
panutan, Dia tak mau sudah. Tak mau. Panutan, keimanan. dan penyembahan Oh, okey. terhadap alam Dia Tuan, tak mau. Tuan. Dia tak mau sudah saya conteng. Dia tak nak. Okey, nombor 1 sudahkah? Sekejap. Sikit dah. Okey, yang nombor 2. Go on. Nombor 2, kepercayaan merupakan apa yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Kepercayaan ialah adat ataupun pegangan. Pegangan. Adat. Adat dah. Pegangan. Pegangan. Okey? Kepercayaan ialah pegangan. Merupakan yang ini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Dah. Ya. Lagi saya contoh. Okey, lepas tu sudah C. Sudah? Okey, kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu ialah apa? Kepercayaan. Awal animisme. Kepercayaan ialah animisme. Kamu Animisme. kena tahu bezakan agama dan kepercayaan tu tak sama. So untuk C jawapan ialah animisme. Kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu ialah animisme dan dinamisme yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Baik. Rapat dengan alam sekeliling. Alam sekeliling. Students are sometimes stuck things and chanting. This is 4.1. Sudahkah? Sekejap. Dah. Okey, yang D. Animisme ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk hidupan dan tumbuh-tumbuhan memiliki roh atau
Semangat. Ro Ro atau? kuasa sakti. Hai. Semangat. Ro Semangat. atau Semangat. 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 Setiap Okey, sudah? Okay, teacher. Okey ya. Okey, animisme berkait dengan penyembahan roh nenek moyang yang telah meninggal dunia yang dipanggil Hyang bukan. Liang ke Hyang? Hyang. Hyang ah. I finished. Hyang. F apa jawapan dia, cikgu? F. F belum lagi. Penyembahan apa? Apa jawapan untuk F? Ro. Roh kan? Penyembahan roh nenek moyang. Okey, penyembahan roh nenek moyang penting untuk memastikan keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan atau menghindar daripada ditimbang kesusahan. Kalau macam orang Cina kan, kita ada menyembah nenek moyang kat rumah kan. So itu untuk apa? Supaya dia boleh macam mana? Supaya dia punya cucu cicit semua macam mana hidup dengan selamat lah. Tidak ada apa-apa yang tidak baik berlaku lah. Kalau you tengok mereka punya kubur kan, ada orang kubur sangat mewah, sangat cantik kan. So penyembahan roh nenek moyang ni penting. Sudahkah? Belum. Sikit lagi. Sikit lagi. Baikkan atau hindar No, I didn't. pada ditimpa kesusahan.
Who's scribble again? Scribble Wait, again. Okay? Dah? Dah. Rashmika sudah? sudah. Okay, kemudian G ya. Dinamisme berkait rapat dengan kepercayaan terhadap kekuatan yang dikenali apa? Mana ke tanah? Mana? 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 Mana atau semangat? Okey. Playing football. Eh? Fall for going to wedding parties. Fall. That is fall. Dah siap. Okey, dan H, setiap benda dan makhluk di dunia dianggap mempunyai mana yang boleh mempengaruhi apa seseorang. Kehidupan. Mempengaruhi kehidupan. Ha, Kehidupan. kehidupan. Bukan fizikal. Contohnya kamu pergi menyembah pokok-pokok yang besar itu. Kamu memohon dengan Tuhan dalam pokok itu. Okey, tahun ini kasih saya jumpa boyfriend yang sangat handsome. Ha. Kan? So itu dia boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Dia tak boleh mempengaruhi fizikal. Dah. Sudah? Sudah? Fong. Ya, sikit. Dah siap. Jason sudahkah? Syahil? Dah. Dah. Syafi? Syafi sudah tidur. Ya, kod. Ya, kita pergi bawah ya. Okey, ini ada pilihan jawapan ke atas. Okey, A ya. Agama Hindu dan Buddha mempengaruhi kehidupan masyarakat kerajaan. Kita ada 7 kerajaan, betul? So, mula-mula ialah kerajaan apa? Funan. Yes, Funan dulu. Masyarakat kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan siapa? Gangga Negara. Yes, Gangga Negara. So, Funan dan Gangga Negara. Okay. Bukan ke Gangga Negara. Gangga Negara. Ha, dia salah eja tu. Negara.
Gangga Nagara. Ya kan cikgu? NA. Cikgu saling Nagara. saling. Ah? Saling Ini cikgu. pun saling soalan. Ah, ya. Ini kamu boleh buat. Okey, ikut dia lah. Hmm? Kehidupan masyarakat. Ini dua sudah buat jawapan. Oh, boleh buat love. Ini sudah tutup. Okey. Masyarakat kerajaan Funan Champa Sriwijaya Kon Japahit Kedatua Gangga Nagara. Gangga Nagara. Gangga Nagara. Okey. Dah. Saya salin soalan dulu. Boleh. Yang lain sudah ke? Sudah ke belum? Belum. Belum. Apa jawapan dia cikgu? Apa tu? Ini kan 7 buah kerajaan alam Melayu. Yang A kan? So kerajaan Funan. Mula-mula Funan dulu. Funan, lepas tu Champa, Sriwijaya, bla 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 dan Gangga Nagara. Okey. Ni Hafiz ah? Hafiz ke ni? Haziq. Haziq kan? Haziq. Apa benda ni? Sama tak mau ni. Susah lah. Susah mau main ni benda lah. Main apa? Love. Main yang atas-atas ni. Ni test untuk apa? Oh, ya. Saya tak nak. Draw. Cancel. Kenapa? Nampak kah? Oh, okey. Sudahkah? B. Oh, B pun. Okey. Agama Islam sampai di alam Melayu mulai abad ke-7 dan diamalkan dalam kerajaan Melayu seperti mana? Champa. Majapahit, Kedah Tua dan Pasai. Okey. Awak ambil sejarah ke geografi? Abah. Apa? Melayu seperti Champa, Kedah Tua dan Ni muka Rabin ni nanti ya. Sekejap lah. Ditunggu sekejap. Shall ready for your next class, Vishal? Okey. Untuk C,
Yang lain sudah ke? Sudah. Sikit lagi. Okey. Agama Hindu, Buddha dan Islam tersebar melalui tadi saya sudah cakap kan, melalui peranan mubali. Lepas tu siapa? Pemerintah. Yes, pemerintah. Dan perkembangan apa? Perdagangan. Ya, perdagangan antara bangsa. Melalui mubali, pemerintah dan perkembangan perdagangan antara bangsa. What's my next? So the voice is so loud. So loud. Balik. Pemerintah. Dan perkembangan perdagangan antara bangsa. Perdagangan antara bangsa. Antara bangsa. Dan Okey, kemudian D. Okey, semasa sistem pemerintahan, bahasa, akhlak dan pesuratan. Okey, pesuratan dan seni bina yang mendapat pengaruh Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan dengan mana satu lagi yang belum? Agama Islam. Yes, agama Islam. Agama Islam. Ya. C. Kan Okey, sudah? Sudahkah? Siapa Belum, lagi sikit belum? lagi. Saya. Sudah. Sudah? Fong sudah? Dah. Fong sudah? Saya tengok bawah dulu. Okey, ini kita buat sama-sama. Okey, Fan Shiman. Fan Shiman ni kerajaan apa? Bujang. Ha? Funan. Funan kan? Dia orang pertama kan? Okey, Funan. Suryawarman? Angkor. Suryawarman ialah Angkor. Ya, dia ialah nama pemerintah untuk kerajaan Angkor. Badawarman? Champa. Hayam Wuruk ialah Majapahit. Majapahit. Okey. Alright, ini ada dalam buku punya. Tapi ini kalau kamu boleh buat garis-garis kan senang lagi senang. Okey, bawah last. Alah. Candi Buddha.
tinggalan kerajaan Funan ialah cantik apa? Go Funan. Chai Tea. Go Chai Tea. Go Chai Tea kan? Okey, ini ialah Go Chai Tea. Hmm. Okey, cantik Hindu yang terkenal dalam kerajaan Angkor ialah mana? Cantik Tong Chai Tuang. Tea Dong Angkor Wat. Dong. Angkor Wat. Angkor Angkor Wat. Wat. Okey, Angkor Wat. Okey, Islam mula tersebar luas dalam kerajaan Champa semasa pemerintahan siapa? Sultan Zainal Abidin. Apa benda ni? Apa benda ni? Ish. Memang tak pandai guna ni lah saya. Okey. So mana soalan C lah. Okey. Sultan Islam Zainal mula Abidin. tersebar. Jawapannya ialah Sultan Zainal Abidin. Abidin. Okey, kemudian yang ni Muara Jambi Bahal Muara Takus membuktikan kerajaan Sriwijaya sebagai pusat kegiatan agama apa? Buddha. Buddha. Agama Buddha. Buddha. Okey, agama Islam tersebar di Majapahit sejak abad ke-14 dan apabila kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Demak muncul sebagai pusat Agama Hindu. Perkembangan. Perkembangan. Hindu lah. Ah, Agama Hindu lah. Ah, Okey, jawapannya ialah salah. Jawapannya ialah B. Menjadi pusat pengajian agama Islam. Okey. oh, Ini dia kata apabila kerajaan Majapahit runtuh, ya, kerajaan Demak muncul sebagai pusat pengajian agama Islam. Okey. So ini untuk hari ini. Saya tak sempat mau salin banyak-banyak ni. Alright. So kalau ada apa yang tak faham, kamu boleh baca dalam buku teks kamu. Sebab nota ini juga tak boleh bagi kamu. Tak dapat bagi sekarang. Okay. So lain kali aku akan photostat untuk kamu semua. Jangan takut. Termasuk dia punya latihan sekali. Okay, kamu nak rehat sekejap ke? nak. Boleh ya. Kau pergi toilet ke? Off. Okay, take 5. Take 5. Siapa nak pergi toilet, siapa nak minum air, ambil buku semua, ambil. Berarti kita masuk ke 4 juga. Pesan. Kamu boleh nampak tak kalau saya buka YouTube? Nampak tak kamu? Tak boleh kot. Tak boleh nampak ah? Tak boleh kot. Ya ke? Sekarang kamu tak boleh nampak? Tak? Boleh nampak boleh. ke tak boleh? Boleh kan? Boleh. Saya Boleh. mau cari cuaca Boleh. dan iklim di Malaysia. Kena cikgu kena hentikan screen recording. Oh iya ke? Tak boleh ke? Hentikan screen recording. Right. Kena Kenapa? hentikan. Sekarang kamu tak nampak ke? Nampak? Jangan record. Tak apa, rekod tidak apa. Okay. Saya bukan mau cari yang ini, saya mau pergi YouTube. Oh. Aku punya Ouxiang. Empat. Coba tengok dulu.
Semua sangat cepat lah. Nanti ada masa baru tengok ni. Tak mau tengok ni dulu. Okay, semua sudah balik. Sudah balik kah? Mana lagi satu? Siapa lagi? Oh, Tadi Rashmika. Rashmika dia tak ada ambil geografi. Oh. Okay, so semua sudah ada. Khairu ada kah? Yes. Ada. Syahir? Ada. Hello, ada. Okay, Jason? Tak jawab. Okay, kita mulalah. Okay cuaca dan iklim di Malaysia. So ini bab topik yang penting. Cikgu-cikgu semua suka dengan topik ini. Sebab topik ini kalau kamu form 4, form 5 ada ambil geografi, kamu kena bawa sampai form 5 SPM. Ya, tajuk ini sangat penting. Okay, so 4.1 jenis iklim di Malaysia. Okay, jadi untuk iklim di Malaysia kita akan belajar beberapa ciri lah. Yang pertama kita mau belajar dia punya suhu. Nampak kan nombor 1 ialah suhu. Okay, kita akan belajar suhu di Malaysia macam mana, berapa. Okay, yang kedua kita akan belajar tentang hujan. Okay, kita ada beberapa jenis hujan, 2 jenis hujan. Okay, yang ketiga, ini hujan-hujan dia nanti saya bagi tahu. Yang ketiga ialah angin. Kamu tengok gambar ini, dia ada complicated sikit tapi jangan risau, ni senang. Senang punya benda. Angin, kita ada angin monsun. Ini ialah angin monsun. Lepas tu kita ada angin Sumatera. Angin Sumatera ini angin yang keluar daripada Indonesia, Pulau Sumatera. Kita ada 2 angin tempatan. 2 angin tempatan. Angin tempatan itu adalah angin yang dekat dengan laut tu. Okey. Lepas tu yang ini saja kita belajar hari ini. Kalau you boleh faham semua ni angin-angin semua ni sudah cukup hebat. Ya. Okay, so kita akan belajar yang satu ialah suhu, yang kedua ialah hujan, yang ketiga ialah angin. 3 benda kita belajar untuk ciri-ciri iklim di Malaysia. Okay, yang pertama, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Okay, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okay, iklim khatulistiwa ini kali pertama kamu belajar ke apa? Perempuan kamu sudah belajar ke khatulistiwa? Pernah ke tak? Tak pernah? Dah. Pernah. Ada yang cakap pernah, ada yang cakap tak pernah. Pernah. Khatulistiwa, ingatlah kita iklim khatulistiwa. Panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, kamu tengok Malaysia. Okey.
Ini kedudukan Malaysia. Warna oranye ni ialah Malaysia. Okay. Yang ni kat bawah ni ialah mana ni? Hijau ni. Hijau ialah apa? Indonesia. Ha? Ini ialah mana tempat ni? Tak tahu. Ha? Sekejap. Tempat ni adalah Sabah dan Sarawak. No, atas tu Indon- orange. Sekarang saya mau hijau. Hijau yang bawah ni. Ini. Indon. Ini Kalimantan. Borneo. Ini Kalimantan. Bo- Kalimantan Indonesia jugalah. Kalimantan. Okey. Yang hijau di sebelah sini. Nampak tak yang orange atas sini ada hijau sikit? Sini ialah mana? Semenanjung. Sini. Sini ada hijau. Brunei. Apa nama? Apa Semenanjung nama? Malaysia. Borneo. Borneo. Ini. Dia B. Nama dia Brunei. Yes, Brunei. Ya, Brunei di sini kecil, ini di sini hijau. Okay. So sini ialah Sabah, sini ialah Sarawak, sini ialah Semenanjung. Ya. Jadi yang atas ini semua negara jiran kita. Indonesia, ini ialah apa? Ini ialah apa? Pulau apa? Hah? Ini ialah mana? Bumi. Ini. Sumatera, Ini Sumatera. Yang ini bawah ni Jawa. Jawa. Okay. Alright. So dia yang nombor 2 dia kata Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa dia di garisan khatulistiwa lah. Garisan ini. Ini ialah garisan khatulistiwa kosong darjah. Okay. Tapi Malaysia bukan meletak di kosong. Dia terletak di garis lintang. Okay. Dia kata kosong hingga 10 darjah U. Okay. Kosong hingga 10 darjah U. Dia dalam lingkungan ini. Garisan latitude dan latitude ini. Kemudian longitude daripada 100 sampailah 120 darjah timur. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Ha? Ini ialah garisan apa? Garisan Boleh. yang melintang ini kita panggil garisan apa? Boleh. Ha? Longitude. Oh, longitude itu yang long, yang panjang. Altitude. Latitude. Yang ini ialah latitude. Latitude. Yang melintang ini ialah garisan latitude. Yang menegak ini ialah garisan longitude. Okey. Jadi Malaysia terletak di latitude 0 hingga 10 darjah U. Lepas tu longitude-nya ialah 100 darjah T hingga 120 darjah T. Jadi dia ada dalam kotak ini. Ada dalam kotak ini. So ini ialah kedudukan Malaysia. Okey. Ya. Apa tu? Tak faham? Okey, iklim di Malaysia. Okey, suhu. Yang pertama suhu. Suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Okey, suhu kita sudah angkat tinggi lah. Sebab rata-ratanya kita punya suhu hampir 30. Kadang-kadang 32, 33 kalau panas sangat lah kan. Okey, dia kata hampir sekata. Kamu tengok kepada suhu dalam jadual ini. Okey, ini ialah min suhu bulanan Malaysia pada tahun 2016. Ini sudah purata. Kamu tengok Januari 27.9. Februari 27.7. Ini 28, 29, 28, 27, 27. Jadi dia punya suhu adalah hampir sama sepanjang tahun. Okey, dia hampir sama. 27, 28, 29 macam tu saja. Dia tak ada cakap macam 15 lepas tu 28, 35. Tak ada jarak yang sangat besar. Ya. Jadi suhu tinggi dan hampir sekata. Okey, kemudian B. Min suhu tahunan adalah tinggi iaitu 27. Ini ialah min. Min ini maksudnya kamu tambah semua bahagi dengan 12. Ya, min ialah purata. Ya. Kalau soalan untuk iklim dia boleh buat soalan matematik. Dia suruh kira berapa ke min, berapa ke julat. Okey. Kemudian julat suhu tahunan adalah kecil. 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Okey, contohnya kita
kita ambil, okey, suhu paling besar di sini ialah 29, betul? 29. Okey, suhu paling rendah berapa? Suhu paling rendah berapa? 26. 26.9 kan? So kalau kamu tolak ini dia ada 2 point something macam tu, betul? Okey. Jadi dia punya julat adalah kecil, 1 hingga 3. Dia dalam lingkungan 1 hingga 3. Okey, tapi julat suhu harian adalah besar, harian, iaitu setiap hari. Ya, 5 hingga 10 bagi stesen berhampiran dengan pantai. Lepas tu 8 hingga 12 darjah Celsius bagi di kawasan pedalaman. Okey, cuba kamu fikir, kawasan bandar lebih panas ataupun kawasan pantai lebih panas? Mana lebih panas? Bandar lebih panas ke pantai lebih panas? Bandar. Aha, bandar. Okey, bandar lebih panas. Okey, kalau waktu pagi bandar lagi panas. Lepas tu di pantai tu dia ada angin daripada laut. So dia punya suhu lebih rendah berbanding dengan kawasan bandar. Jadi kalau kawasan bandar ini kawasan dalam lah, dalam. Jadi dia punya suhu lebih tinggi. Kalau berhampiran dengan pantai, suhunya dia lebih rendah sikit. Ini ialah julat. Okey. Yang ni ada masalah? Ada masalah ke untuk suhu? Okey ke? Ini okey ah? Okey, kita tengok. Okey, tengok hujan. Okey, kamu tengok suhu di sini. Kenapa? Kenapa raise hand? Okey, ini suhu. Ini hujan. Kamu tengok ya, yang hijau-hijau ini ialah hujan. Kamu tengok dari Januari hingga Disember di Malaysia, tiap-tiap bulan pun ada hujan. Okey, jadi kita menerima hujan sepanjang tahun. Okey, menerima hujan sepanjang tahun. Kalau kita tambah semua ini, dia ada lebih daripada 2000 mm ke atas. Mesti lebih 2000. Okey, lepas tu you tengok kita punya suhu. Ini ialah 26, ini 28, ini 30. So suhu kita di antara 27. Okey, 27 sampai 29 macam tu kita punya suhu. Okey, jadi suhu adalah hampir sekata. Hujan pun kita ada banyak hujan. Setiap bulan ada hujan. Okey, so kalau kamu dibagi graf macam ini, kamu kena tahu ini ialah Malaysia. Tempatnya di Malaysia. Okey, lepas tu hujan sepanjang tahun. Jumlah hujan tahunan kira-kira 2,600. Ini mesti mau ingat. Jumlah hujan 2,600 mm. Taburan hujan adalah tidak sekata. Kenapa cakap hujan tidak sekata? Contohnya, okey, contohnya macam area Taming Jaya hujan. Ya, kalau sini hujan, tidak semestinya Kuala Lumpur ada hujan. Faham tak? So ini tidak sekata. Hujan adalah tidak sekata. Okey, bukan semua tempat hujan serentak, tidak. Ada tempat yang hujan, ada tempat yang tidak hujan. Okey, hujan dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Okey, bentuk muka bumi. Sama ada tempat itu tanah tinggi ataupun tanah hamam. Tiupan angin monsun. Kalau angin monsun bertiup, dia akan bawa banyak hujan. Okey. Contohnya macam kalau akhir tahun bulan 10, 11, 12. Okey. Selalu hujan di kawasan Kelantan dan juga Terengganu. Dua tempat ini selalu. Siapa panggil? Siapa? Ada masalah tak? Oh, kenapa? Okey. Okey, contohnya Kelantan dan Terengganu. Okey, bulan 10, 11, 12. Okey, akan hujan lebat. Sebab pada masa itu tiupan angin monsun di laut. Okey. Right, kemudian Dia cakap apa? Okey ke? Okey ke? Tak okey lagi ah? Okey. Okey tak? Try again. Try Ya, nanti again. kita tengok. Oh, saya tak nampak TV. Ini ada yang ambil tu. Cikgu. Saya tengok habis sekarang.
Bateri mau habis. Zek. Okey kah? Tu internet mewah. Okey. Okey lah Mel. Okay. Okey lah. Okey. Tadi bateri mau habis. Laptop habis bateri. Okey. Sampai mana sudah? Sampai E. Hujan maksimum adalah semasa peralihan monsun. Tadi saya sudah cakap kalau berlaku tiupan angin monsun. Angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Dia punya angin macam mana? Nanti saya kasih nampak angin. Kamu tengok ini ialah angin kan? Ini ialah angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut dia mesti tiup daripada timur laut. Nampakkah? Dia tiup dari arah timur laut. Dia sampai garisan khatulistiwa. Timur tak? Boleh tengah ke? Boleh. Boleh Okey, so angin timur laut, angin monsun timur laut, dia keluar daripada Asia sini sampai garisan khatulistiwa dia akan terbias. Dia akan terbias macam ni. So apabila angin tiup daripada sini, kamu nampak ke Kelantan dan Terengganu di sini yang kecil ni? Kan? Di sini akan tempat-tempat ini akan kena dengan angin monsun timur laut. Okey, angin monsun timur laut. So di sini angin monsun barat daya sebab angin keluar dari Australia. Angin keluar dari sini, lepas tu dia sampai garisan khatulistiwa dia akan terbias. Macam sains kamu belajar yang itu apa pantulan kan? Dia sampai kosong sini garisan khatulistiwa dia akan bias naik ke atas. So kawasan sini akan kena angin monsun barat daya. Dia punya arah barat daya. Okey ke? Boleh faham kan? Boleh. Boleh faham kan? Dia punya angin satu daripada timur laut. Satu daripada barat daya. Okey, ikut kita punya arah mata angin. Okey, saya naik balik. Okey. Yang ini kita ambil yang G. Hujan yang paling sedikit diterima ialah di Kuala Pilah. Okey, Negeri Sembilan kerana terlindung daripada angin lembap. Okey. Purata hujannya ialah kurang daripada 1,500 mm. Terbias. Dia macam terbias ini maksudnya macam kalau kamu belajar sains kan, macam pantulan tu kamu faham. Kalau kamu menghalalkan you punya tu lampu suluh dengan cermin, lepas tu dia punya dia punya cahaya akan terbias ke tempat lain macam tu kan. Ini pun sama anginnya. Angin itu dari atas timur laut dia sampai garisan khatulistiwa dia akan terbias. Dia punya arah akan lawan macam tu. So dia akan jadi pergi ke tempat yang lain. Okay, so ini masih lagi hujan. Masih lagi hujan. Tempat yang paling kurang terima hujan ialah di Kuala Pilah. Ini kena ingat. Okay, Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Okay, lepas tu ini adalah taburan hujan. Okay, setiap bulan kita ada hujan. Paling banyak hujan ialah pada bulan, tengok, November, Disember. Kan? Sebab 2 bulan ini kita akan menerima angin monsun timur laut. Ya, jadi 2 bulan ini hujan paling banyak. Okey, kebanyakan hujan di Malaysia turun dalam bentuk hujan perolakan. Hujan biasa ini kita panggil hujan perolakan. Hujan bukit berlaku di kawasan panas. Okey, kita ada 2 jenis hujan. Satu ini hujan biasa yang kita berlaku setiap hari. Yang ini di kawasan yang ada bukit. Kawasan yang ada bukit dia hujan, kita panggil dia hujan bukit.
Kalau kawasan yang biasa-biasa ini kita panggil hujan perolakan. Okey, hujan perolakan kamu tengok dia ada awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini ialah awan gelap. Kalau hujan kan kita tengok awan itu sangat gelap dan dia dekat dengan kita. Itu ialah awan cumulonimbus. Ya, awan-awan ini dia ada namanya. Ada dia punya nama. Ya. Okey, so awan ini dia hujan, lepas tu dia bersama dengan kilat dan juga petir. Okey, kamu tengok nota di sebelah ni. Permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari selama 6 jam. 6 jam sangat panas. Air menjadi panas, tersejat dan membentuk wap. Udara panas bersama wap air naik ke atmosfera sehingga ke paras yang tinggi. Ini macam proses penyejatan. Ya, macam proses penyejatan kalau matahari sangat matahari ini dia akan menyejat air naik ke atas jadi awan. Okey, kemudian udara menjadi sejuk, wap air terpeluap iaitu proses pemeluapan menjadi titisan air lalu membentuk awan cumulonimbus. Ya, jadi air ini naik lepas tu jadi awan. Okey, tersejat jadi awan, lepas tu dia akan hujan. Okey, titisan air turun sebagai hujan perolakan. Kebiasaannya hujan perolakan turun pada sebelah petang disertai dengan petir dan kilat. Ya, kalau waktu petang jam 3, 4, 5 tu dia tiba-tiba hujan, itu ialah hujan perolakan. Okey. Kalau hujan bukit, dia mesti di area bukit. Kamu tengok, ini kawasan laut. Angin ini dia akan tiup. Angin tiup, dia ikut bukit ni, tiup naik atas. Okey, lepas tu turun kawasan ni. Okey, so kawasan ini kalau airnya disejat, awan akan bentuk di sini. Awan bentuk di sini, dia akan hujan di sebelah sini. Okey. Apa benda? Okey, lepas tu kawasan yang di sini belakang ini adalah kawasan lindungan hujan, iaitu kawasan yang tidak terima hujan. Sini yang paling banyak terima hujan. Kita tengok nota dia. Udara lembap dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Udara menjadi sejuk, wap air mengalami proses pemeluapan, menjadi titisan lalu membentuk awan. So penyejatan dan pemeluapan berlaku menjadi awan. Titisan air turun sebagai hujan di cerun bukit. Hujan akan turun di cerun bukit. Okey. Cerun bukit yang terlindung di belakang ini menerima sedikit hujan. Kawasan ini dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Okey. So dua hujan. Satu gambar macam ini, satu gambar macam ni. Kalau ada bukit, hujan bukit. Kalau tak ada bukit, hujan perolakan. Okey, boleh tak? Okey ah? Okay. Alright, so ini hujan. Okey, lepas hujan ialah angin. Tadi saya sudah cakap. Okey, dia macam ni. Kamu tengok ini Asia, benua Asia. Ini ialah Australia. So dia punya angin dari atas ke bawah, yang ini ialah dari bawah ke atas angin dia. Okey, kamu tengok ini ialah tekanan udara tinggi, tekanan udara rendah. Okey, kawasan yang nanti ya saya tengok dulu. Okey, angin yang panas, tekanan udara. Okey, so di sini tekanan udara tinggi. Dia akan tiup keluar daripada Asia. Keluar daripada Asia, angin dia tiup sampai ke garisan khatulistiwa, dia akan terbias. Terbias pergi ke Australia sini. Okey. Jadi ini ialah angin monsun timur laut. Kamu tengok arah dia tiup. Dari mana dia keluar? Kalau dari Asia pergi ke Australia, itu ialah angin monsun timur laut. Kalau angin monsun barat daya, dia punya angin tiup daripada bawah. Dari Australia dia keluar angin tu sampai khatulistiwa, dia terbias naik ke atas Asia. Okey, so ini ialah angin monsun barat daya. Jadi macam mana kita nak angin monsun kuat ke?
kuat ke tak kuat dah. Nanti ya. Dia tak ada cakap berapa laju. Angin monsun. Kita tak boleh ke cakap kuat? Kuat lah, kuat jugalah. Kita tak boleh cakap angin macam biasa, tak boleh. Dia angin yang kuat juga. Okey, jadi dia akan membawa banyak hujan. Angin monsun ini akan membawa banyak hujan ke tempat yang dia lalu. Okey. So lepas tu, selain daripada kita tengok anginnya pergi mana, dari mana keluar tu, dia ada bulan. Macam angin monsun timur laut kan. Angin monsun timur laut dia berlaku pada bulan November hingga Mac. Bulan November ialah bulan berapa? Bulan 11 kan? Betul? Bulan 11, 12, Januari, Februari, Mac. So, angin monsun timur laut dia akan tiup 5 bulan. Ya, start daripada bulan 11 sampai bulan 3. Angin monsun timur laut. Okey. Kemudian angin monsun barat daya. Okey, tadi itu sampai bulan 3 kan? Bulan 4 dia angin lain. Okey, lepas tu bulan 5 dia sambung lagi angin monsun barat daya. Bulan 5 hingga September. 5, 6, 7, 8, 9. 5 bulan lagi. Okey? So 5 bulan angin monsun timur laut, 5 bulan angin monsun barat daya. 2 bulan ini angin apa? Iaitu angin Sumatera. Okey? Angin Sumatera ini dia keluar daripada Indonesia. Angin dari Indonesia. Okey, angin dari Indonesia ini kita panggil squall. Okey? Jadi angin ini dia akan tiup daripada April hingga Mei, September hingga Oktober. Jadi 1 tahun itu kita menghadapi 3 jenis angin dari luar. Ya. Okay. So kita tengok kalau angin monsun timur laut dia tiup daripada bulan 11 hingga bulan berapa? 11 hingga bulan berapa? Angin monsun timur laut. Okey. Angin monsun timur laut bulan 11 hingga bulan 3. Okey. Lepas tu bulan 3 hingga bulan 4 itu ialah angin Sumatera. Okey, 3 hingga 4 bulan Sumatera. Habis tu lepas tu sambung lagi bulan 5. 5 hingga bulan 9 ialah angin monsun barat daya. Okey, sampai bulan 9 angin monsun barat daya. Lepas tu sambung balik dengan angin Sumatera ini. September hingga Oktober, 9 hingga 10. Tiup lagi angin Sumatera. Okey. Jadi sepanjang tahun itu dia ada berlaku 2 kali angin monsun beberapa jam ataupun hari. Dia akan berlaku dalam tempoh tu lah. Dalam tempoh tu. Dalam tempoh itu kita tak tahu bila dia akan tiup lah. Mungkin tiap-tiap hari ke, mungkin selang 1 hari macam tu. Okay, bukan tiap-tiap hari lah. Okay, so kalau kita tengok balik. Okay, angin monsun timur laut tiup daripada November hingga Mac. Okay, bermula dari pedalaman benua Asia. So yang ini dia memang dari Asia. Dari Asia dia keluar angin itu. Lepas tu dia akan tiup merentasi Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan di sini. Dia akan merentasi Laut Cina Selatan sampai ke Malaysia sebagai angin monsun timur laut. Sampai ke Malaysia. Malaysia kat sini sebagai angin monsun timur laut. Okay, dia akan membawa hujan lebat dan angin kencang ke pantai timur semenanjung Malaysia. Okay, pantai timur semenanjung Malaysia sebelah Kelantan, Terengganu, Pahang sana. Pantai barat Sarawak. Okay, pantai barat Sarawak di sini, sebelah sini pantai barat, dan juga pantai utara dan timur Sabah. Atas kepala anjing ni, timur Sabah utara dan timur Sabah. Tempat-tempat angin yang dia kena tempat itu akan menerima angin monsun timur laut.
Okey. Angin ini sering mengakibatkan banjir besar di negeri pantai timur semenanjung Malaysia seperti Pahang, Terengganu, Kelantan dan Sarawak. Okey. So selalu banjir di timur laut lah. Okey, kalau angin monsun barat daya, Mei hingga September. So angin ini dia keluar daripada Australia. Angin ini keluar daripada Australia. Okey, keluar dari Australia, merentasi lautan Hindi dan sampai ke Malaysia sebagai angin monsun barat daya. Lautan Hindi di sini. Ini lautan Hindi. So, angin daripada Australia dia keluar, dia akan merentasi lautan Hindi. Lepas tu dia terbias naik balik ke Asia. Okey. Dia naik ke atas, membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia. Ada berlaku di tempat lain. Tapi ini sekarang kita tengok di Malaysia sahaja. Okay. So, dia akan membawa hujan sederhana ke Malaysia kerana dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera. Kan? Sumatera di sini. Dia ada banyak kawasan tanah tinggi. Di sini ialah Melaka, Selangor, semua di sini kan. So, apabila angin bertiup, angin monsun barat daya, masa dia nak pusing ini, Sumatera di sini dia sudah blok. Ya, dia sudah blok hujan-hujan. Jadi hujan yang kita terima di Melaka, di Kelang, di Johor ni adalah hujan yang sederhana. Okey, tak ada lebat macam angin monsun timur laut. Ya. Okey, kemudian ini tak penting. Angin Sumatera ini keluar daripada Sumatera. Jadi dia akan membawa hujan yang lebat di kawasan dekat dengan Pelabuhan Kelang, Melaka, Johor Bahru. Tempat-tempat ini akan menerima hujan yang lebat. Okey, tapi dia bukan tiup pada waktu pagi, dia tiup pada waktu malam. Waktu malam dia akan anginnya tiup dengan kencang pada tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh. Ya, lepas tu membawa hujan lebat disertai kilat dan juga petir. So hujan lebat ini ke pantai barat semenanjung Malaysia, terutama daripada Pelabuhan Kelang sampai Johor Bahru. So area ni, semua area kat bawah ini akan menerima hujan daripada angin Sumatera. Okay, so ini 3 angin yang besar. Lepas tu 2 angin yang kecil. 2 angin yang kecil, satu bayu laut. Bayu laut, dia punya angin tiup dari laut. Angin tiup daripada laut pergi ke darat. So you tengok gambar. Macam mana kamu nak bezakan? Kamu tengok ini matahari. Ini ialah bulan. Waktu pagi akan berlaku bayu laut. Waktu malam akan berlaku bayu darat. Bayu darat maksudnya angin dari darat dia akan tiup pergi laut. Okey, yang ini angin tiup dari laut pergi ke darat. Itulah beza dia. Okey. Berlaku pada waktu siang di kawasan pantai. Udara bergerak dari laut ke darat sebagai bayu laut. Okey. So ini tak payah tahu. So bayu darat berlaku waktu malam. Udara akan bergerak dari darat hingga ke laut sebagai bayu darat. Okey. Bolehkah? Bayu laut waktu pagi. Bayu darat waktu malam. Okey tak? Bayu laut itu dia angin tiup daripada laut. Yalah anginnya, angin tiup. Okey tak? Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada ah. Okey. So kesimpulannya. Okey, kita sudah tengok suhu. Okey, suhu tinggi, min berapa, julat berapa. Julat adalah kecil. Lepas tu kita sudah belajar hujan. Hujan kita ada 2600. Tidak sekata. Lepas tu kita ada 2 jenis hujan. Hujan perolahan yang berlaku pada waktu petang-petang, ada disertai dengan petir dan kilat.
Kalau hujan bukit, kamu boleh nampak ni ada bukit, hujan bukit. Okey, angin. Kita ada 3 angin yang besar. Angin monsun timur laut, angin monsun barat daya, lepas tu angin Sumatera. 3 angin besar. Lepas tu ada 2 angin tempatan. Satu bayu laut, satu bayu darat. Okey ah? Okay. Kamu nak tengok yang YouTube tadi tu ke? Boleh. Mau tengok ke tak? Nak? Okey ah? Mau tengok ah? Saya pun tak tahu mana satu bagus. Tak ya kot. Ah, tak ya mau tidur? Janganlah tidur. Belum lagi, ada masa lagi. Okey, kita tengok. Okey, kita cakap-cakap jawapan saja. Nombor 1. Okey, Malaysia iklim apa? Iklim. Iklim. Iklim sederhana ah. Aduh. Iklim apa? Panas. Mana boleh panas? No. Musim bunga. Iklim bunga. Aduh, saya tak pernah ajar bunga pun dalam bab ini. Mana ada bunga? Musim bunga bukan iklim bunga. Yalah, itu musim bunga tu form 1. Iklim hujan, Syahir. Apalah. Tak boleh sudah kalau macam tu. Okey, saya nak bagi kerja. Okey, tolong screenshot. Tolong ambil gambar untuk ni. Ambil gambar. Ambil gambar, lepas tu salin buat latihan. Dah. Ambil gambar ah. Dah. Sudah kah? Dah. Salah tu. Iklim apa? Tak tahu. Panas dan hujan. Kepala otak lah panas dan hujan. Panas dan sejuk. Panas dan sejuk. Pandai kamu panas dan sejuk. Ambil gambar, buat latihan. Tak boleh relax sudah ni. Kalau tak boleh jawab, dia nak buat. Ambil gambar dulu. Sudahkah ini? Okey, bawa ya. Dah. Nanti salin dalam buku ke kertas ke, lepas tu cari jawapan dalam buku teks. Sudah? Dah. Okey, bawa lagi, bawa. Oh no. Sudah? Okey ya. Okey, last. Soalan 4.
Soalan 4 kamu kena tengok petunjuk ya, petunjuknya. Petunjuk ada X, Y, Z. Angin tiga-tiga tak sama. Sudah ke? Dah. Dah? Okey, 4 soalan ni. 1, 2, 3, 4. Okey, itu kerja kamu. Apa yang belum? Mana satu belum? Yang nombor 3 belum lagi. Okey, nombor 3. Cikgu, nombor 2 belah bawah. Tu. Sudah? Soalan 3. Yalah, soalan 3 sampai ini saja. Ini sampai E, ini sampai F. Ini soalan 4. Okey ya, sudah? Tak cukup ah? Tak cukup ke? Ayo. Terlebih rajin. Cukuplah ni untuk hari ini. Okey. So nanti kamu salin balik dalam buku ke, buku kertas ke. Okey. Lepas tu buat jawapan dia. Okey, dah cukup dah ni. Cukuplah untuk hari ini. Okey. Okey, jadi pastikan kamu siap ah. Siap. Lepas tu minggu depan kita bincang jawapan. Okey. Minggu depan pun kena macam ni juga. Alright. So kita ada apa mau tanya? Kalau tak ada apa mau tanya, kita stop kat sini lah. Okey, boleh tak? 10.09. Okey ah, buat kerja ah. Okey, bye-bye. Alright, bye. How to stop? How to stop? How to stop?